Assalamualaikum dan salam misteri. Hari itu kami nak memaparkan sebuah kisah misteri bertajuk Gunung yang diantara oleh Muhammad Khairuddin dari Belawai. Dan sesiapa yang berminat nak menghantar hasil nukilan, sila hantar ke email yang tertera di bawah. Jadi cerita itu merupakan cerita kawan aku. Namanya Mat. Mat orang kampung Nunggahnya lah. Nyantuk orang yang lasak, suka masuk hutan. Nak dipendekkan cerita, sehari atik yang masuk hutan. Katanya nak cari buluh rotan. Makin nambah duit belanjanya lah. Dekat kampungnya atik ada sikit kampung. Kampung yang nang dikelilingi oleh hutan, kiri kanan hutan. Tapi ada satu hutan sebelah selatan dekat dengan kaki gunung. Hutan yang mudah dimasuk orang. Jadi apa yang Mat fikir, mudah orang si masuk ke sia, jadi maknanya banyaklah buluh rotan di sia ataupun tumbuhan lain. Jadi senanglahnya nak mencari, mudahnya nak jumpa benda ya. Jadi murahlah rezekinya tu. Sebenarnya Mat dah si tahu. Orang si pergi hutan ya, sebelah selatan ya, ada sebab. Mat tok si tahu apa jenis yang si ambil tahu. Jenis yang suka hentam aja, redah aja. Oleh kerana Mat toknya ada berjiwa muda. Beranilahnya masuk ke hutan dia walaupun enggak seorang diri. Jadi pagi ya, selepas subuhnya pun pergi masuk hutan. Yang nampak ada parang, pisau, macamlah benda pakai masuk hutan dek. Mat cerita dengan kami, betul lah apa yang disangkanya dek. Bila orang si masuk kawasan dia, mudahlahnya dek, nak cari, nak buluh hutan. Rasanya tengah harinya boleh balik. Kata Mat lah dalam hatinya aja. Dalam masa yang sama, Mat terlalu kusyuk nak ngambil buluh rotan dia. Makin banyak bila Mat masuk jauh ke dalam hutan. Tak semena-mena Mat jadi tamak. Makin banyak yang ngaut buluh rotan tu macam siapa lagi hari esok nak datang ke sia lagi. Orang tamak tu selalu rugi. Sebab entah mak adik matik baru tersedar yangnya adik dah masuk jauh ke dalam hutan dia. Sebenarnya matik dah sesat. Sebenarnya matik nang handal sila belok hutan ya. Tapi kenapa nya rasa tak asing dengan hutannya? Mat rasa macam apa yang tahu pasal hutan dek semua dah hilang. Ilmu hal hutan punya dah hilang. Macam orang dek dah hilang ingatan. Jadi Matok ada sikit kebukaan. Nyatok mudah panik. Bila benda macam tu terjadi, apa lagi lalu panik lah nya. Nya rasa sangsi. Sikap tamaknya tu lah macam bukan dirinya pun. Macam ada sesuatu yang ngembaknya masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Sehingga nya tersedar. Nya ada sesat. Mat misal ikutkan nafsu tamak haloba. Bila jumpa banyak buluh hutan tu. Tapi Mat rasa ada benda sebenarnya yang macam ngembaknya tu. Mat dah putus asa. Jadi duduk di tepi pokok besar. Daripadanya rasa boleh balik tengah hari, ketok dah petang. Nya masih juga dapat keluar dari hutan ya. Dah hutan dah sunyi sepi. Jadi Mat nangis tak tolong. Tolong! Tapi cara Mat ya, salah siapa nak nolongnya dalam hutan kan ada orang.
Dahlah bagian hutan tu orang si berani nak masuk. Jadi apa mak boleh buat lah. Berharap, berdoa aja lah sampai nya kepak. Dalam mat berharap dek berdoa. Mat dan nampak kalipat. Excited. Ada kelibat manusia. Kata Mat. Mat pun nunggah kelibat tersebut. Kelibat tetek lalu laju aja dalam sebuah meter darinya. Mat pun lalu angkat, lalu ngepung, nunggah. Hei, tunggu. Tapi macam si dia dengar aja. Tapi kelibat dia atik ditangga oleh Mat macam badan perempuan sebab rambutnya hitam. Tak ya kurus badannya. Mat pun terfikir juga lah. Takkan ada perempuan boleh masuk hutan. Tapi dari belakang nampak Jun juga. Tapi mati si fikir banyak yang ngepung juga. Ini tahu ada rumah orang berdekatan di situ. Ini dah tahu kelibat hati penduduk rumah ataupun penduduk kampung yang tinggal berdekatan. Makin lama mat ngepung, kelibat dia pun makin jauh. Tiba-tiba mat rupanya atik menunggu ada gaung. Mat rasa kakinya atik selau terseliur. Nasib baik atiknya masih sedarkan diri. Bajunya atik nang dah pisak. Koyak. Nampak. Tapi yang nampak lagi kelibat dia atik masih melambai-lambainya. Itu Mat dah nampak jelas kelibat dia. Nang benar-benar perempuan. Kacak mukanya. Mat lalu angkat terhencut-hencut pergi ke lemayan perempuan tersebut. Mat yang tadi masih waras, tapi macam orang dah si waras lagi. Ketibanya rasa macam dilamun cinta. Tapi kat dengan wajah gadis ya tadi. Biasalah lelaki itu kan mudah nak tergoda. Mat si mikir lagi hal kesakitan kakinya, si fikir hal bajunya bisak, si fikir badannya luka-luka. Apa yang dipikirnya nak ikut gadis ia ajak. Angau debat mas saya. Angau teruk. Macam kena ubat pengasih. Mat tu macam dah kena pukau. Jadi bulu rotan tu nak dicari oleh Mat dah. Puncanya sesat. Si tahu sini yang ngengkah ya. Dah sip dulu lagi dah. Apa dalam fikirannya cuma gadis dia ajak. Yang mau gadis dia jadi kekasihnya. Jadi bahagialah mati kononnya lah siang malam. Mat rasa dah jauhnya jalan ngempung perempuan ni cik. Tapi kena si sampai-sampai lagi. Dan kiranya sini perempuan tu dengan aku. Lagi yang peliknya. Mat rasa langsung si dah penat. Sampai-sampainya terdengar ada bunyi orang nunggah namanya. Bunyinya bunyi nang bunyi manusia. Rupa-rupanya kawan-kawannya pergi carinya masuk hutan. Mat fikirlah baik juga kawan aku ya. Belum sampai malam dan dia dah cari aku.
Dalam masa yang sama, yang rasa Allah ganggu jak si Datuk. Aku sebenarnya masih lagi nak ngepung gadis ya, walaupun gadis tadi dah hilang bayangnya. Lepas dengar suara sidak lembah mat itu. Mat rasanya si nak respon suara kawan-kawan itu. Tapi dalam fikiran separuh sudah Nyamadah yang jawab juga lah. Takut gelak sidak kawan-kawannya risau dengannya. Jadi Man jawablah panggilan kawan-kawannya. Kawan-kawannya tiap bergegas datang bila dengar suara Mat nyawab tu. Kawan-kawan Mat lalu meluk Mat. Macam berdrama lah. Macam teknya dah hilang 10 hari dalam hutan dia. Jadi kawannya nanya Mat balik. Kau tahu sih, kau hilang Mat. Mat pelik. Bila masa aku hilang. Jadi sebenarnya pun membalas soalan. Kawan Mat pun madah. Dengan Mat. Bahawanya dah hilang 3 hari dah. Jadi Mat pun anggalah keadaan dirinya pun. Nya tersedar pakaiannya dah bisak, koyak, rabak. Dan cik tak urus lagi. Mat masih juga si faham. Kenapa orang madahnya dah hilang dalam masa 3 hari padahal yang rasa nya ke hutannya baru berapa jam je. Tapi soalan yang paling Mat tak tahu. Siapa gadis yang melambai ke arahnya? Siapa gadis itu? Mungkin Bunian ataupun penunggu hutan. Jadi pengejaran untuk Cik Datuk jangan terlalu tamak gila ke hutan. Bila nangga tiap benda ya banyak lalu kejerun nak masuk hutan. Walaupun kita terror, tahu hal hutan, tapi ingat dalam hutan ada yang menunggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah misteri hasil nukilan Saudara Fatah dari Kabung. Cerita yang bertajuk Nenek Kebayan. Dan sesiapa yang ingin untuk mengantarkan nukilan boleh mengantarkan kepada kami di email tersebut. Jadi apa yang nak saya cerita itu kisah Nenek Kebayan. Benda itu sebenarnya terjadi kepada senior kami sewaktu kami belajar di Kolej Swasta di Kuching. Hendak jadikan cerita semasa senior kami ya cerita dekat kami baru berumur 16 tahun. Dan cerita dengan kami orang waktu tengah malam sebab keesokan harinya adalah cuti umum. Menurut senior kami ya semasa kejadian berlaku adalah setahun sebelum kami masuk kolej tersebut. Tempoh yang agak dekatlah. Yang katanya ketika ayahnya berada dalam tahun ketiga belajar di kolej tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, senior aku tu namanya Raudah. Raudah tu agak popular lah di kalangan sidak pelajar kolej dengan sidak pensarahnya
kerana kepimpinannya serta sikapnya yang disegani oleh semua pelajar kolej Syah. Tetapi banyak yang saya tahu, Raudah tu ada kebolehan lain. Sepertinya ada deria keenam yang dapat melihat dan merasa entiti yang negatif. Ia adalah kelebihan yang ramai orang si tahu tentang Raudah tu. Sebab ialah Raudah tu sering mendapat gangguan daripada makhluk-makhluk halus. Raudah si kisahlah sebabnya sudah biasa dengan perkara dari kecil lagi. Pada satu hari sedangnya elok beriadah di padang di hadapan blok kediaman, Raudah terdengar seorang budak perempuan yang menangis. Raudah terkejut. Namun Raudah si menghiraukan. Mungkinnya mikir benda hanyalah gurauan. Selepas beberapa minit, ada seorang pelajar berlari ke arah Raudah. Nyalangga muka pelajar yang pucat. Dan kelihatan berlari ke arah Raudah terburu-buru. Seperti ada sesuatu. Raudah pun meninggalkan padang dan terus ngagak pelajar ia. Melihat apa nak terjadi. Sampai je Raudah di peluk kediaman tersebut, ia merasa ada angin seram sejuk yang melaluinya. Raudah merasa sesuatu dan ia lihat di sekelilingnya, ia melihat ada sebuah bilik. Sekumpulan pelajar perempuan sedang menahan seorang lagi pelajar yang sedang meronta-ronta seolah-olah ingin berlari keluar ke arah sesuatu. Bila ajak Raudah menjejakkan kaki ke dalam bilik tersebut, serta-merta bulu roma Raudah tak merinding. Dan sekaligus pelajar yang merenung ke arahnya. Macam nak makan Raudah tu. Raudah narik nafas dengan tenang. Dan kalimat bismillah. Nya pun datang ke arah pelajar tersebut. Raudah duduk di sebelah kiri pelajar tersebut dan mula membacakan sesuatu dengan tenang. Raudah memberi salam dan coba berkomunikasi dengan pelajar tersebut. Pelajar tersebut mencerung apabila Raudah mula membacakan sesuatu. Raudah itu merupakan seorang yang berpengalaman dalam mengubati orang terkena sampuk. Disebabkan seluruh ahli keluarganya merupakan orang yang berpengetahuan dalam ilmu tertentu. Disebabkan ialah Raudah mempunyai kebolehan melihat dan boleh mengubat. Raudah teruslah baca dan menyudahkanlah pekerjaannya. Lepasnya menyudahkan tugasnya, Raudah menyiasat apa kena perkara tu boleh berlaku. Selepas menyiasat, apa yang menyebabkan gangguan berlaku adalah pelajar tersebut secara curi-curi melanggar peraturan yang telah ditetapkan bagi sidak diam di asrama. Ia memecah masuk kawasan larangan dan mengambil barang yang boleh. Lepas didengar penjelasan dari pelajar tersebut, Raudah mintanya mengembalikan barang yang diambil dari tempat larangan tu. Apabila Raudah perhatikan barang yang diambil oleh pelajar tersebut, barang yang merupakan barang antik, macam dak sisir rambut yang dah lama. Lepas jak Raudah menyentuh barang ya, derung angin melalui muka Raudah sekaligus membuat Raudah mengucap panjang dan yang maca sesuatu. Lepas menyudahkan tugasnya, Raudah menasihatkan kepada pelajar tersebut dan sesiapa saja yang ada di sia ketika ya supaya
Subuh melihat ataupun menjejakkan kaki ke tempatnya lagi. Rodah pun baliklah ke blok kediamannya yang kebetulan berhadapan dengan blok kediaman pelajar Tek. Semua pelajar lelaki dan perempuan Tek tergesa-gesa keluar dari dewan makan balik ke tempat diam dan yang masing-masing. Macam biasa, Rodah akan menyediakan keperluan untuk kegunaan hari keesokannya. Lepas dia nyuci muka, urus gigi, Rodah nak nutup pintu bilik tempat diamnya, Tek. Kerana ada siapa lagi yang ingin keluar. Kebetulan jam sudah pukul 12 malam. Lepas dia mengemas pakaian dan segala keperluannya, Rodah naik ke katil kerana katilnya berada di tingkat atas untuk katil jenis double decker. Dalam keadaan Rodah nak nutup mata, tiba-tiba telinga Rodah terdengar gate kediaman dibuka. Ya, tahu mungkin warden ingin memeriksa anak pelajarnya supaya untuk masuk tidur. Rodah pun masuk tidur. Dalam tidurnya bermimpi ada seorang nenek menggendong bayi bersamanya. Di depan bilik pintu asrama. Nenek ia mintanya menggendong bayi kerana ia dah kepak. Namun setiba bayi di tangan Rodah, ia terkejut. Kenapa di mbaknya di kandungnya bukan bayi. Malah nisan kubur. Ia terkejut. Terusnya undur ke belakang. Dan terlepaslah nisannya di kandungnya, Tek. Jadi nenek ya, Tek, marah. Katanya bayi dibuang. Kaya nenek ya mintanya untuk masuk ke bilik kerana masa sejuk. Namun Rodah mengeleng ke lantas tutup pintu bilik. Nenek ya ketuk pintu berulang kali bagaikan mendesak. Bila Rodah ingin nak niat nenek melalui tingkap bilik, alangkah terkejut Rodah apabila nenek yang dilihatnya merupakan makhluk yang bongkok, berselubung kain batik di kepalanya serta memegang tongkat bercorak aneh di tangan kiri. Rodah pun tersedar dari mimpi. Ia lihat di ujung katilnya kelebat hitam. Rodah pun beristighfar, mengusap seluruh mukanya. Ya, Rodah pun turun dari katil dan buka lampu supaya biliknya gelap. Ia ambil keputusan untuk tidur di katil bawah di sebelah kawan sebiliknya. Keesokan harinya Rodah mendapati ada kesan tanah di hadapan pintu biliknya. Ya, Rodah terfikir bahawa mimpi yang dialaminya merupakan kejadian yang sebenar sebagai amaran untuk tidak menjejakkan kaki di tempat yang lagi. Jadi Rodah berfikirlah, setiap tempat tu ada orang nunggu. Cuma juga dengan tempat kediaman dia. Apa yang dia semalam ya merupakan nenek kebayan dah lama menetap dan singgah dalam mimpi Rodah untuk memberitahu supaya ada siapa yang boleh masuk ke tempat ia lagi. Cemialah ceritanya, Ted. Kisah nenek kebayan.